Dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita seorang manusia, kita terikat dengan peraturan. Kita terikat dengan disiplin. Ketika kita berada di negara kita, kita terikat dengan pelbagai undang-undang. Undang-undang di jalan raya sebagai contohnya. Apabila kita memandu kenderaan, kita terpaksa berhenti pada lampu merah, andai kata lampu merah tersebut hidup. Dan apabila kita sampai pada satu jalan laluan, ada had-had yang tertentu dihadkan oleh undang-undang yang berada di negara kita. Begitulah juga dengan undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara disiplin dan undang-undang yang wujud, iaitulah dalam disiplin ketika menunaikan sembahyang. Dalam sembahyang kita berjanji pada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, bila kita menjadikan segala gerak-geri hidup kita ini adalah untuk Allah, maka sudah tentu kita tidak lari daripada undang-undang Allah. Dan undang-undang Allah itu terdapat dalam disiplin salat yang akan kita bincangkan. Yang tidak lain berkait dengan kehidupan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman pada Allah, iaitulah disiplin di dalam solat. Solat adalah merupakan satu ibadah yang cukup penting. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh malaikat Jibril tentang soal rukun Islam, ma huwal Islam? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah, sehinggalah sampai kepada akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama menjadi syarat dan rukun bagi orang yang disebut sebagai orang muslim, orang Islam, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pelaksanaannya, mereka perlulah mengucap dua kalimah syahadah. Tiada Tuhan yang disembah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku menyaksikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan utusan Allah. Diikuti dengan perkara yang kedua, iaitulah salat, as-salah, iqamas salah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunaikan sembahyang. Menggambarkan bahawa sembahyang adalah merupakan satu perkara yang cukup penting dalam hidup kita. Barang siapa yang menunaikan sembahyang, sesungguhnya mereka mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang, maka mereka adalah terdiri daripada kalangan manusia, orang-orang Islam yang merobohkan akan agama Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Para penonton sekalian, mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada kalangan manusia yang meninggalkan sembahyang. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang itu dalam satu riwayat ataupun dalam satu mafhumnya yang menyatakan bahawa dekatnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Jarak yang paling hampir di antara seseorang hamba itu dengan Allah ketika mereka sujud pada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila berlakunya sujud, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, tidak lain dan tidak bukan, sujud ini berlaku di waktu dan di saat kita mendirikan sembahyang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Justru kita nak melihat, bila sembahyang ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastinya kita akan dapati di sana ada disiplin-disiplin yang tertentu, perkara-perkara yang tertentu, dawabit yang tertentu yang perlu kita ambil berat daripada sembahyang yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang pertama yang boleh kita ambil daripada sembahyang, tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebelum kita menunaikan sembahyang, kita akan dapati salah satu syarat sah untuk menunaikan sembahyang adalah berwuduk. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bangkit untuk menunaikan sembahyang, apa kata Allah?
Allah kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum ila akhiril ayah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan apabila kamu nak menunaikan sembahyang, basuhlah wajah kamu, basuhlah muka kamu, basuhlah kedua tangan kamu, dan seterusnya basuhlah seluruh anggota-anggota yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menunaikan salat ataupun ketika berwuduk sebelum menunaikan sembahyang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menggambarkan dalam Islam begitu menitik beratkan tentang persoalan kebersihan dalam hidup kita. Sebab itu kalau kita lihat dalam hadis yang lain, antaranya Rasulullah pernah menyatakan at-tahuru syatrul iman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kebersihan itu adalah merupakan sebahagian daripada iman. Orang yang beriman, mereka akan sentiasa membersihkan diri mereka, sama ada kotoran-kotoran itu adalah bersifat zahir yang boleh dilihat. Sembahyang, kalau sekiranya badan kita bernajis, maka tidak sah sembahyang kita. Pakaian, kalau sekiranya pakaian kita bernajis, tidak sah salat kita. Tempat yang kita berdiri untuk menunaikan sembahyang, andai kata bernajis, tidak sah salat kita. Dengan sebab itu, penting kepada kita untuk menjaga kebersihan diri kita, apatah lagi dengan suasana dan keadaan kita ini sentiasa terdedah dengan pelbagai bentuk virus, dengan pelbagai bentuk kotoran, dengan pelbagai bentuk kuman, yang kalau sekiranya kita tidak bersihkan diri kita ini, maka kita akan menjadi manusia yang sentiasa berpenyakit. Itulah di antara disiplin dalam Islam, mengajar kepada kita supaya mengambil berat tentang soal kebersihan dalam hidup ataupun dalam kehidupan harian kita ini. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain disiplin yang boleh kita dapati dalam menunaikan sembahyang membuktikan dan menandakan kepada kita kalau kita beriman kepada Allah, maka kita perlulah mengikut aturan masa yang telah ditetapkan oleh Allah. Disiplin kita terhadap masa, kita jaga masa kita dalam hidup kita sehari 24 jam ini. Islam mengajar kepada kita supaya mengambil berat tentang soal masa. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, jangan ke mana-mana. Kita dengan perbincangan kita dalam solat mukaddimah ini, iaitulah disiplin di dalam sembahyang. Sila penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, jelas tak apa yang telah saya sampaikan dalam perbincangan di awal perbincangan kita berkait dengan disiplin di dalam sembahyang. Jadi saya ingin menyambung semula tentang perbincangan kita berkait tentang soal disiplin. Justru bila kita melihat dalam sembahyang, waktu sembahyang ini terhad dengan waktu-waktunya yang tertentu. Subuh ada waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuhur ada waktunya yang boleh ditunaikan oleh umat Islam untuk menunaikan solat zuhur. Asar begitulah juga yang berlaku kepada solat maghrib dan juga solat isyak. Andai kata mereka menunaikan solat di luar daripada waktu tersebut, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih buruk lagi, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka kepada orang yang menunaikan sembahyang. Masya Allah, orang yang menunaikan sembahyang dianggap celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan kerana mereka menunaikan sembahyang dalam keadaan lalai, dalam keadaan leka. Para ulama menyatakan yang dimaksudkan arti sahun, artinya mereka melewat-lewatkan sembahyang sehingga masuk kepada waktu yang lain. Di dalam satu riwayat, satu ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Rasulullah? Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, Rasulullah berkata, as-salatu ala waktiha, sembahyang di atas waktunya. Qultu thumma ayyu? Kemudian aku berkata, apakah lagi amalan sesudah itu ya Rasulullah? Lalu jawab Rasulullah, birrul walidaini, buat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Dan seterusnya bila ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, thumma ayyu ya Rasulullah, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis tersebut
para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati bahawa soal sembahyang, menjaga waktu dalam menunaikan sembahyang diletakkan di hadapan berbanding dengan hadis-hadis kelebihan-kelebihan daripada ibadah-ibadah yang lain. Buat baik dengan ibu bapa adalah satu perkara yang cukup penting dalam hidup kita. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga adalah merupakan marhalah ataupun satu keadaan yang cukup penting kepada kita. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah untuk menyatakan bahawa sembahyang di atas waktunya itu terletak di awal berbanding dengan ibadah-ibadah yang lain? Menggambarkan kepada kita bahawa sembahyang itu penting. Menjaga masa dan masuknya waktu sembahyang juga adalah merupakan satu faktor yang cukup penting dalam hidup kita. Justru itu para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah waktu sembahyang. Jangan kita perlewat-lewatkan solat. Mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan diberkati dalam sebarang gerak-geri, sebarang amalan-amalan hidup kita di muka bumi yang sifatnya sementara ini. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain disiplin yang kita perolehi daripada ibadah salat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah niat. Salah satu daripada rukun sembahyang yang di awal sekali adalah niat. Andai kata kita tersilap dengan niat, maka sembahyang kita tidak sah. Cuba kita bayangkan ketika kita menunaikan salat subuh, tiba-tiba kita berniat, usalli sunnatat tahajjudi. Sesungguhnya aku berniat untuk menunaikan salat sunat tahajud. Apa yang akan berlaku? Niat kita bertukar daripada salat subuh tadi yang sepatutnya kita tunaikan salat subuh, kita berniat dengan niat salat sunat tahajud. Akhirnya salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, niat adalah satu perkara yang penting. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, jangan ke mana-mana, kita akan menyambung semula topik perbincangan. Topik perbincangan kita pada pagi ini, disiplin di dalam solat. Para penonton, saya ingin menyambung semula tentang persoalan disiplin di dalam solat. Dalam perbincangan kita berkait bahawa sesungguhnya solat ini adalah penting bagi umat Islam kerana solat berkait dengan faktor niat. Niat adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun solat. Mereka yang menunaikan solat tanpa niat, maka solatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh kita ambil daripada persoalan tersebut? Bahawa sesungguhnya niat itu penting dalam kehidupan kita. Sebab itulah kalau kita lihat dalam kebanyakan hadis-hadis yang dihimpunkan oleh para ulama-ulama muhaddisin, mereka akan memulakan perbincangan mereka berkait tentang soal niat. Antara lain kalau kita lihat dalam hadis 40, Matan Arba'in, yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun setiap amalan itu bergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Dan setiap daripada seorang daripada kamu ini dikaitkan dengan niat masing-masing. Barang siapa yang berniat, hijrahnya itu kerana Allah, maka dia akan peroleh ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang berhijrah bukan kerana Allah Subhanahu wa taala tetapi kerana dunianya, maka dia akan memperolehi dunia tersebut. Dan dalam hadis tersebut menceritakan tentang kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah kerana semata-mata ingin mengahwini seorang wanita yang berhijrah bersama Rasulullah ke bumi Makkah, ke bumi Madinah ataupun ke bumi Yathrib. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bila kita melihat bahawa niat adalah merupakan satu perkara yang cukup penting, bagaimana kita nak menjaga niat kita? Sebab itulah kalau kita lihat banyak dalam kitab-kitab, Imam Nawawi sebagai contohnya mengarang kitab Al-Azkar
yang berkait tentang soal zikir-zikir dalam hidup kita. Di waktu kita nak bergerak keluar daripada rumah, ada doanya yang tertentu. Ketika kita pergi ke masjid, ada doanya yang tertentu. Hatta ketika kita ingin membaringkan diri kita di atas katil, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bersama dengan isteri ataupun suami kita, Islam menggalakkan untuk kita berdoa sebelum memulakan hubungan di antara suami dan isteri tersebut. Matlamatnya tidak lain dan tidak bukan supaya setiap perbuatan-perbuatan itu dihitung dan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan yang saleh. Bukan hanya semata-mata amalan tersebut hanya untuk mendapat keseronokan ataupun hanya sekadar memenuhi tuntutan-tuntutan hidup kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain perkara yang boleh kita dapati dengan disiplin salat yang kita bincangkan pada pagi ini, kita dapati di antara syarat sah untuk menunaikan sembahyang, maka tidak lain dan tidak bukan seseorang itu perlulah menutup aurat mereka. Islam melarang kepada kita sebagai seorang yang beriman, yang telah pun baligh, untuk membuka aurat kita di halayak ramai. Ya. Bahkan menjadi makruh kalau sekiranya kita menunaikan ataupun kalau sekiranya kita mandi dalam keadaan kita tidak memakai kain ataupun tidak memakai sesuatu yang menutup aurat kita ini. Satu perkara yang dimakruhkan di dalam Islam. Oleh itu para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajar kepada kita agar menutup aurat. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam surah An-Nur ayat 30 dan juga ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah bagi orang-orang yang beriman, hendaklah mereka merendahkan pandangan-pandangan mereka dan mereka memelihara faraj dan kemaluan-kemaluan mereka. Maka yang demikian itu adalah lebih baik, lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan apa yang dikerjakan oleh mereka, yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan yang boleh kita ambil daripada topik yang kita bincangkan pada pagi ini, disiplin di dalam solat, intibat ataupun keprihatinan kita dalam solat, beberapa peraturan-peraturan yang terdapat dalam menunaikan solat, maka kita akan dapati andai kata kita mengikut segala apa yang terdapat dalam sembahyang, sembahyang mengajar kepada kita untuk menutup aurat, kita tutup aurat kita. Sembahyang mengajar kepada kita supaya sentiasa menjaga niat kita. Kita jaga niat kita dalam kehidupan seharian, ketika kita bekerja, ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di masjid, ketika kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Kalau sekiranya kita menjaga, dalam Islam mengajar kepada kita supaya sentiasa tepat pada waktunya. Kita jaga waktu kita dalam apa juga kerja-kerja, mesyuarat yang kita buat, maka akhirnya para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati bahawa hidup kita ini akan sentiasa berperaturan, hidup kita ini akan sentiasa berada dalam keadaan tenang, hidup kita ini akan sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita bayangkan, andai kata seluruh umat Islam menjaga seluruh disiplin-disiplin dalam solat, maka akhirnya kita mampu untuk melahirkan umat yang cemerlang, umat yang dibimbing dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu bertakwa kepada Allah, mereka beriman pada Allah dan bertakwa, nescaya Allah akan bukakan pintu rahmat kepada mereka. Tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, cukup sekadar ini perbincangan kita. Mudah-mudahan kita bertemu dalam siaran yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.